أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya, alhamdulillah Allah taala menggerakkan hati kita untuk kita hadir ke surau menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita duduk dengan i'tikaf mengisi masa yang ada ini antara maghrib dan isyak untuk kita saling ingat mengingatkan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan kita semua digolongkan di kalangan hamba-Nya yang soleh dan solehah insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, malam ini kita tangguhkan pengajian kita berkaitan dengan kisah sahabat iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, memandangkan kita masih lagi dalam suasana meraihkan hari-hari tasyrik, di mana malam ini adalah malam yang ke-13. Antara perkara yang disunatkan untuk kita lakukan selain daripada ibadat korban yang mudah-mudahan telah pun selesai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah kita melaungkan takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang mengiringi solat yang dilakukan. Mudah-mudahan dengan kita melaungkan takbir akan mengingatkan kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dalam kita menyambut Aidil Adha, kita juga disunatkan untuk takbir yang dinamakan sebagai takbir muqayyad, takbir yang mengiringi solat, khususnya solat fardu. Tujuannya supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hayati ibadat korban yang telah kita lakukan. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dagingnya, daging korban ataupun darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang ikhlas yang menghasilkan ketakwaan di antara kamu. Jadi mudah-mudahan mereka yang melakukan ibadat korban dapatlah mengikhlaskan niat, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukannya untuk berbangga-bangga, sebaliknya meraih ganjaran fadilat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikira sebagai amal soleh yang akan kita peroleh berkat ataupun syafaat nanti di hari akhirat. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita perlu juga untuk menghayati falsafah di sebalik ibadat korban yang dilakukan, kerana ianya adalah sangat dituntut. Bukan hanya dengan kita menyembelih binatang korban, itu dah pun selesai. Mudah-mudahan daripada hari Ahad kan, mungkin ada setengah tempat buat hari Selasa, mungkin tadi pun ada kan, mungkin esok pun ada hari yang terakhir, dengan tujuan untuk kita mengorbankan sedikit harta benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan menyembelih binatang korban.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita lihat falsafah ataupun hikmah di sebalik tuntutan untuk kita berkorban, elok juga kalau kita lihat kepada satu surah yang biasanya akan disebut apabila kita membicarakan tentang korban. Satu surah yang merupakan surah yang paling pendek di dalam Al-Quranil Karim, iaitu surah Al-Kawthar. Setengah orang kadang sangat suka pada surah Al-Kawthar, selalu dibaca terutama ketika mengerjakan solat. Kadang rakaat pertama surah Al-Kawthar, nanti rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kadang dia tukar, rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Itulah 3 surah yang selalu dia baca. Tak apalah, masih lagi mendapat sunat membaca surah di dalam solat yang dilakukan. Tapi janganlah asyik itu je, 3 surah je kan, bacalah juga surah-surah yang lain. Walaupun pendek tapi tak apa kan. Baca yang lain-lain pun ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala perintahkan untuk kita baca, terutamanya di dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kawthar. Maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah dengan menyembelih binatang korban. Dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu, orang-orang yang menyakitimu, mereka itulah orang-orang yang abtar, yakni orang yang terputus. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ini dengan permulaannya inna, sesungguhnya kami kan? Sesungguhnya kami. Biasa kalau kita gunakan perkataan kami ini menunjukkan ramai kan? Tetapi bila Allah Ta'ala menisbahkan kepada dirinya kami, itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat tunggal. Kita bila kita guna istilah ganti nama kami, itu menunjukkan ramailah. Kalau seorang, saya kan. Tapi kalau kami itu menunjukkan ramai. Tapi bila Allah Ta'ala menggunakan kami, bukanlah menunjukkan Allah Ta'ala itu ramai. Sebaliknya Allah Ta'ala itu bersifat tinggal. Sebaliknya di situ menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'tainaka, memberikan kepada engkau wahai Muhammad. Ka yang dimasukkan sini adalah merujuk kepada Nabi SAW. Namun ianya makna ataupun pengajaran yang boleh diambil bukanlah secara khusus kan, tapi hendaklah dilihat secara umum, termasuk kita jugalah sebenarnya kan. Al-Kawthar, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW itu sebenarnya sangat banyak. Al-Kawthar, walaupun ada yang mengatakan merujuk kepada telaga Kawthar yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, termasuk kita, di hari akhirat nanti. Disediakan cara khusus untuk Nabi dan umatnya. Kan? Ada pendapat menyatakan dalam perjalanan menuju ke padang mahsyar. Dan ada juga menyatakan bila mana kita telah berada di dalam syurga, Allah Ta'ala sediakan satu telaga yang dinamakan sebagai telaga Kawthar. Allah alam. Yang pastinya disebut dalam hadis, apabila minum di telaga Kawthar, nescaya ia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ini nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya. Namun ada juga di kalangan umatnya yang tidak dibenarkan untuk minum di telaga Kawthar ini. Walaupun ia sebagai umat Nabi SAW, yang dikatakan umat Nabi ini adalah mereka yang lahir sesudah perutusan Nabi SAW. Itu dikira umat Nabi. Tapi umat Nabi ada yang beriman dengan Nabi dan ada juga yang kufur. Maka yang kufur itu sudah pasti tidak akan dapat minum di telaga Nabi SAW. Malah ada juga yang beriman kepada Nabi namun tetap tidak dibenarkan kerana mereka tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi. Sekadar mengaku sahaja sebagai Muslim, mengaku sahaja sebagai umat Nabi, tapi tidak mengikut syariat
sunnah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka mereka pun tidak dibenarkan untuk minum di telaga Kausar Nabi SAW. Namun di sana ada pendapat menyatakan Al-Kausar itu adalah merujuk kepada nikmat yang banyak, nikmat yang istimewa, yang khusus yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW selain daripada telaga Kausar. Antaranya adalah pangkat kenabian. Kan, pangkat kenabian yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi sebagai Nabi yang terakhir yang Allah Ta'ala utuskan, tetapi Nabi adalah Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala Nabi-Nabi. Biasanya penghulu ni yang pertama lah, kan? Tetapi tidak, Allah Ta'ala memilih Nabi SAW sebagai Sayyidul Anbiya, penghulu bagi segala Nabi-Nabi, kan? Tu. Antara lain lagi, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, yakni agama Islam, nikmat juga, nikmat yang cukup besar, yang mana ianya adalah mudah dan menyeluruh, meliputi syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Malah ada syariat yang dibawa oleh Nabi membatalkan syariat Nabi yang terdahulu, dan ada juga yang diteruskan. Macam syariat ibadat korban yang Allah Ta'ala perintahkan awalnya kepada Nabi Ibrahim AS, namun ianya diteruskan sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW adalah bersifat mudah, mudah untuk diamalkan. Itu syariat. Antara lain lagi nikmat yang dikatakan juga sebagai Al-Kausar di sini ialah sahabat. Kan? Sahabat yang sangat ramai. Sahabat yang dikatakan sahabat Nabi ialah mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi dan matinya dalam iman. Kan? Ada yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Ada yang bertemu Nabi, beriman dengan Nabi, tapi saat kematiannya menjadi kufur, tidak juga dinamakan sebagai sahabat. Kita kan, beriman kepada Nabi dan mudah-mudahan matinya juga dalam iman, kan? Tapi adakah kita dinamakan sahabat? Tidak, sebab kita tidak bertemu dengan Nabi SAW. Sebab itu kita hanya dikenali sebagai umat Nabi ataupun pengikut Nabi, kan? Malah kita walaupun tidak bertemu dengan Nabi, tapi tetap ada keistimewaan, ada kelebihannya yang tersendiri. Sahabat hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi kita tidak hidup di zaman Nabi, tidak dapat bertemu dengan Nabi. Namun istimewanya kita tetap beriman dengan Nabi, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini istimewa, kan? Baik. Seterusnya lagi, antara lain lagi adalah pengikut ataupun sahabat Nabi, kan? Kalau rujuk kepada haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang turut disertai oleh sahabat, dan yang turut disertai oleh sahabat yang dikenal sebagai haji wada ataupun haji wida, dan ada pengaji menyatakan yang turut bersama Nabi ketika mengerjakan haji adalah jumlahnya seramai 130,000 orang. 130,000 orang itu boleh dikatakan semuanya adalah sahabat, sebab mereka bertemu Nabi, kan, beriman dengan Nabi, dan rata-ratanya juga mati dalam iman. Itulah yang dinamakan sebagai sahabat. Ramai sahabat Nabi. Kita sahabat kadang-kadang boleh dikira, kan, tak ramai mana, tapi Nabi tengok sahabatnya begitu ramai. Malah sahabatnya sanggup berkorban untuk Nabi, mempertahankan Nabi dan sebagainya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman dan sebagainya. Mereka mempertahankan Nabi dalam arti kata yang bersungguh-sungguh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara lain lagi yang juga dikatakan sebagai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi ialah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi juga adalah istimewa.
kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang cukup besar. Nabi merupakan orang yang pertama menggunakan nama Muhammad. Kan tak ada orang sebelum Nabi yang diberi nama dengan nama Muhammad. Nabilah orang yang pertama. Kan walaupun nama itu sudah ada. Kan ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan uruhnya, kan maka Nabi Adam nampak sudah pun tertulis di salah satu tiang arash, kan di mana Nabi Adam melihat salah satu tiang itu telah pun tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya nama Nabi kalau kita lihat, bukan hari ini je, malah dah lama dah sebenarnya, kan merupakan nama yang paling banyak digunakan di dunia. Nama yang paling banyak digunakan di dunia, nama Muhammad. Bukannya Michael, bukannya John atau sebagainya, tapi nama yang paling banyak digunakan adalah nama Nabi Muhammad. Nak pula orang kita lagi ramai yang namanya Muhammad. Cuma orang kita ni bila nama Muhammad, dia tak satu je, kan dia ada gandingan dia lagi. Muhammad Hakimi, Muhammad Daniel, Muhammad Luqman, dan macam-macam lagi lah. Tapi kalau orang Arab, bila namanya Muhammad, dia tak akan gabung dengan nama-nama yang lain. Kadang namanya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama atuknya pun Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kan kalau orang kita lah yang namanya Muhammad je, kadang-kadang tanya, Muhammad apa you? Muhammad. Yalah, Muhammad apa? Kan? Sebab biasanya orang kita dia ada gandingan lagi. Muhammad ada lagi, kan. Jarang orang yang namanya Muhammad. Kan jarang. Ada tu ada tapi tak ramai. Kan teringat dulu-dulu pernah terbaca satu artikel dulu kan, masa tuan-tuan lah kan, bila lahir nak daftar pergi balai polis kan, pergi balai polis bagi tahu je nama, kan, bagi tahu je nama, nanti dia tulis. Kalau polis Melayu tak apa lagi, kena bukan Melayu kan. Dia tanya mau nama apa anak, kan, nama Muhammad, kan. Sebab jarang-jarang orang yang nama Muhammad saja, mesti ada yang lain. Jadi tanya Muhammad apa? Muhammad je, kan, Muhammad je. Rupanya ditulis Muhammad je, ada je je tu, kan. Dulu kan. Sekarang ni tak ada masalah lah. Sekarang ni kita tulis sendiri, kan, tulis sendiri. Saya pernah baca satu artikel versi ejaan Muhammad, kan, ejaan Muhammad dalam Rumi, dalam Rumi. Saya rasa beratus rasanya, tak ingat jumlah tepat, tapi beratus lah. Kalau dulu mungkinlah M titik, faham lah tu, kan, maknanya Muhammad. Dia ringkaskan tulis M je. Kemudian mungkin berkembang lagi MD, kan, faham lah tu Muhammad, kan. Kadang MAD, kan, setengah orang tahulah tu, kan, Muhammad lah tu, kan. Kemudian berkembang lagi MUHD, kadang MOHD, kadang ada juga MAHD, kan. Berkembang lagi MOHAMAD, kadang MUHAMAD, kembang lagi MOHAMMAD, kadang MUHAMMAD, dan macam-macam lagi lah versi, kan. Lebih 100 saya pernah dengar, kan, saya baca satu artikel, kan, ejaan Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sangat ramai orang yang namanya dimulai dengan Muhammad. Istimewanya kerana dia ambil daripada nama Nabi SAW. Sebab itu orang yang bila namanya ada Muhammad, sempena nama Nabi, dia kena jaga nama tersebut, kena jaga kemuliaan nama tersebut, sebab ianya adalah nama Nabi SAW. Baru saya baca satu artikel, asalnya di Hollywood sana, kan, ada dia buatkan satu laluan, kemudian ditulis nama-nama bintang. Maksud nama-nama bintang ni ialah orang-orang yang pernah popular lah di kalangan ahli politik, di kalangan atlet, di kalangan artis, yang pernah satu ketika dahulu popular.
Jadi dituliskan namanya di bintang, sebab mereka ni adalah bintang. Jadi dituliskan namanya di bintang, lalu diletakkan di laluan nama-nama tadilah. Jadi bila orang lalu situ, dengan sendirinya akan terbaca nama-nama tersebut, nama-nama bintang ni kan, nama-nama bintang. Tapi itulah dia letakkan di lantai lah, yang menjadi tempat laluan. Jadi memang saja letak situ, kalau tak salah ada 3,000 lebih nama yang diletakkan situ. Jadi bila lalu boleh baca. Dan bila lalu je boleh baca lah. Sambil lalu tu boleh baca nama-nama bintang yang ditulis di bintang-bintang tersebut lah, yang diletakkan di atas lantai. Tapi ada satu bintang yang diletakkan di dinding. Satu-satunya bintang yang diletakkan di dinding. Kan? Yang tertulis nama yang istimewa lah. Yang lain tu semua bintang-bintangnya di atas lantai, menjadi tempat laluan, dipijak dan sebagainya lah. Tapi ada satu nama yang diletakkan di bintang dan diletakkan di dinding, iaitu nama Muhammad Ali. Muhammad Ali kan, peninju legenda kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, saya baca artikel, bila baca tu agak tersentuh jugalah dia punya keyakinan, sebab ini berkait dengan akidah juga sebenarnya kan, nak menjaga kemuliaan nama tersebut. Jadi yang lain-lain tu bintang-bintang di kalangan ahli politik, di kalangan artis, di kalangan atlet dan sebagainya lah, yang popular satu ketika dahulu. Jadi mereka ini dianggap sebagai bintang-bintang, sebab itu namanya itu ditulis di bintang, tapi diletakkan di lantai. Atau jadi orang lalu, orang boleh baca, orang ingat orangnya kan. Tapi nama Muhammad Ali ini diletakkan di dinding. Dikisahkan dah lama pihak yang membuat itu memujuk Muhammad Ali untuk dituliskan namanya di bintang tersebut. Tapi Muhammad Ali enggan namanya ditulis di bintang tersebut. Kan? Sebab ianya menjadi tempat laluan. Tempat laluan. Pujuk dia tak nak, pujuk tak nak, pujuk tak nak. Akhirnya bila dah banyak kali pujuk, dia katakan Muhammad Ali meletakkan syarat. Kalau nak letak juga namanya di bintang, tapi tidak boleh diletakkan di lantai. Sebaliknya hendaklah diletakkan di dinding. Kerana namanya Muhammad Ali itu bukanlah semata-mata namanya Muhammad Ali, tapi kerana namanya itu adalah bersempena mengambil nama Nabi SAW. Keyakinan dia kan. Akhirnya pihak yang menguruskan tu dia pun akur, sebab nak juga letak nama Muhammad Ali. Maka terpaksa akurlah syarat yang diletakkan oleh Muhammad Ali, namanya itu mestilah diletakkan di dinding. Satu-satunya nama, satu-satunya nama yang ditulis di bintang, bintang itu diletakkan di dinding. Nampak keyakinan dia kan. Kita nama bagus dah Muhammad, tapi kadang-kadang perangai na'udzubillah kan. Kena jaga orang yang namanya Muhammad, kena jaga kehormatan namanya itu, sebab diambil sempena dengan nama Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu antara yang disebutkan sebagai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi SAW, yang dikatakan sebagai Al-Kausar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fa ini kan, fa ada pendapat nyatakan sebagai menunjukkan ianya adalah wajib kan. Apabila Allah Ta'ala memberikan kita pelbagai nikmat, fasalli li rabbika, maka dirikanlah solat. Li rabbika, kerana mengharapkan keredaan Tuhanmu kan. Kita bila diberikan nikmat kan, maka bukan sekadar ucap alhamdulillah, sebaliknya kita mendirikan solat. Sebab kita mendirikan solat itu juga adalah sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita. Dan pastinya kalau kita nak kira nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tak akan mampu untuk menghitungnya. Nak bayar, lagilah tak mampu. Allah Ta'ala bagi kita nikmat secara percuma. Cuma yang Allah Ta'ala minta apa dia? Salli kan, dirikanlah solat
li rabbika, kerana mengharapkan keredaan Tuhanmu. Dirikanlah solat kan. Tu. Dan wanhar, berkorbanlah kan. Yang dimasukkan sini adalah dengan menyembelih binatang korban. Sebab itu dikaitkan kan, menyembelih binatang korban ini dengan rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya kalau kita lihat ibadat korban ini adalah satu ibadat yang dulu lagi pun dah dilaksanakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Begitu Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat itu kami syariatkan menyembelih binatang korban. Mansaka kan, menyembelih binatang korban. Tujuannya apa? Liyazkuru smallah, supaya mereka menyebut nama Allah, supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma razaqahum, di atas apa yang telah Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka, min bahimatil an'am, daripada binatang ternakan kan. Sebab itu kita disunatkan untuk menyembelih binatang korban sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti awal tadi saya peringatkan supaya jaga keikhlasan, jaga niat. Ni kadang-kadang orang kita suka berbangga-bangga kan. Tengok nada cakap pun kan anda tahu dah. Kalau bila ditanya berapa bahagian tahun ni, satu, perlahan je jawabnya, satu bahagian je kan. Tapi kalaulah dia sembelih seekor, berapa bahagian tahun ni? Seekor kan. Cakap tu pun seekor kan. Beza dengan satu bahagian. Kena jaga, niat ni kena jaga. Dia kena jaga tu bukan bila dah habis korban selesai, tak, sampai bila-bila. Kena jaga niatnya. Walaupun dah berlalu 10 tahun 20 tahun dulu, kena jaga niatnya kan. Bukan tujuan untuk berbangga-bangga, sebaliknya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepadanya rezeki yang lebih, yang berupa bahimatul an'am, binatang ternakan kan. Nampak tahun ni banyak peristiwa-peristiwa yang tak diduga berlaku kan. Yalah, dengan teknologi yang ada hari ini, kadang kita dapati berita yang berlaku itu sangat cepat tersebar. Setengah orang pula kreatif digabungkan. Kat masjid ni ada lembu terlepas macam ni, kat masjid ni ada juga lembu terlepas macam ni, kat masjid ni cara sembelihan pula mungkin ada yang macam tak kena, gabung kan. Sangat cepat kan. Kat masjid pun kebetulan ada lembu terlepas sebab tali dia terputus, belum sempat ikat kaki dah terputus dulu kan. Terlepas kan. Hampir-hampir masuk dalam masjid juga. Hampir-hampir nak menyundul orang kan. Lari jauh juga, pusing dekat flat kan. Kata singgah dekat kedai makan cempaka kat atas tu tapi tutup kan. Lari naik sampai ke rombot atas kan. Lepas tu ada orang kata, Ustaz, dah viral Ustaz kan. Dah viral lah kan. Baru berapa minit kan, dah viral dah kan. Sangat cepat. Yang tak syoknya ditulis itu, lembu terlepas Masjid Jami' Raja Tengkuda. Sangat kreatif kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ialah itu mungkin kata ujian lah, ujian. Apapun alhamdulillah dapat juga lembu tadi kan. Mungkin sebab lembu tu pun dah kepenatan, yang mengejarnya pun penat juga. Lembu tu lagi penat lah, yang mengejar tak apa, naik motor kan. Tuan-tuan boleh tengok lah, banyak tersebar kan. Ada yang masuk sungai pun ada kan. Macam-macam. Ada satu video tu katanya meninggal, wallahu alam lah, tapi mungkin pengsan kot kan, tengok darah banyak ke apa kan. Wallahu alam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apapun tujuannya adalah untuk menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih binatang korban. Nanti kita akan lihat
Sedikitlah falsafahnya kan. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, huwal abtar. Mereka itulah yang abtar. Abtar maksud sini adalah terputus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini inna syani'aka huwal abtar, ada pendapat yang nyatakan diturunkan di Mekah. Bila anak-anak lelaki Nabi meninggal masa kecil, anak-anak lelaki Nabi semua ada 4 orang. Keseluruhan anak-anak Nabi ada 7 orang. 6 orang dengan isterinya bernama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Seorang je dengan isterinya bernama Maryah Al-Qibtiyah. Kan? Jadi 3 orang daripadanya meninggal masa kecil, lahir tak lama meninggal. Seorang je yang besar sedikit mencecah usia 2 tahun, iaitu Ibrahim di Madinah. Jadi bila anak-anak lelaki Nabi meninggal masa kecil, maka mereka menuduh Nabi sebagai abtar, orang yang terputus nasab. Sebab nasab disebut dengan nama anak lelaki, kan? Yang lelaki tidak disebut dengan nama perempuan. Baik itu kalau kita lihat, kita pun nasabnya kepada ayah, kan? Bin atau binti disebut kepada nama ayah, kan? Disebut nama ayah, tidak disebut dengan nama ibu. Semua itu nak bagi penghormatan pada ibu, kan? Masa talqin dekat kubur sebutlah nama ibu, dan masa hidup asyik sebut nama ayah aja. Jadi masa talqin disandarkan pada nama ibu pula. Baik. Bila anak-anak lelaki Nabi semua meninggal masa kecil, mereka menuduh Nabi sebagai abtar, orang yang terputus nasab. Mereka mengejek Nabi, mereka menghina Nabi lah, kan? Menghina Nabi. Maknanya mereka menyangkakan bahawa Nabi ni bila habis-habis lah, sebab anak lelaki tak ada, kan? Yalah, masa tu memang orang sebut, tapi akan datang habis lah, terputus, tidak akan disebut-sebut lagi nama Nabi. Mereka menyangkakan begitu. Tetapi tengok kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menurunkan ayat ini dan sekaligus untuk memberikan kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka itulah orang-orang yang terputus. Maksudnya mereka yang memusuhi Nabi, yang membenci Nabi, yang mengutuk Nabi, yang mengata Nabi sebagai orang yang terputus, sebenarnya merekalah orang yang terputus. Terputus daripada apa? Terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terputus daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin nama mereka disebut, tapi sebutan nama mereka itu adalah untuk dikutuk. Kita bila sebut, contohlah sebut nama siapa? Nama Abu Jahal ke, Abu Lahab ke dan sebagainya, kan? Kita tak akan sebut rahimahullah, kita tak akan sebut radhiyallahu anhu, kan? Tapi berbeza dengan bila mana kita nak sebut nama sahabat, kan? Radhiyallahu anhu. Apatah lagi bila mana kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewa. Jadi hakikatnya Nabi bukanlah orang yang terputus. Sebaliknya, mereka yang memusuhi Nabi, yang membenci Nabi, yang selalu menyakiti Nabi, mereka itulah orang-orang yang terputus. Terputus daripada mendapat rahmat Allah, terputus daripada sebutan nama untuk didoakan yang baik-baik. Jadi bila disebut nama mereka, didoakan dengan doa yang tidak baik, kan? Laknatullah ke atau sebagainya, kan? Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala memberikan kegembiraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi bukanlah orang yang terputus. Sebaliknya, orang yang mengejek Nabi, orang yang membenci Nabi, mereka itulah orang yang terputus. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat sikit tentang falsafah korban. Kenapa saban tahun bagi mereka yang berkemampuan digalakkan? Malah kalau ikut dari segi hukum, dalam mazhab kita disebut dengan sunat muakkad. Dan maksudnya sunat yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut. Tahun ni nampak ada, ialah mungkin dengan teknologi ada sikit-sikit orang sebar kekeliruan, kan? Kekeliruan yang banding banyak yang disebarkan. Ada satu video daripada ustaz di Indonesia itulah, kan, yang katanya korban haram dibuat di perkarangan masjid.
korban haram menggunakan peralatan masjid, sudu ke, pisau ke, malah dapur pun tak boleh guna daripada dapur masjid. Kan, tuan-tuan yang termasukkan ramai yang terpaksa menjelaskan perkara ini, itu adalah salah faham lah kan. Sebab apa yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan korban juga adalah maslahah umum, maknanya untuk orang ramai, dan pastinya mereka yang mewakafkan harta bendanya untuk barang-barang di masjid maupun di surau adalah untuk kegunaan umum, selama mana ianya digunakan untuk kepentingan umum, termasuklah ketika menguruskan ibadah korban, maka ianya masih lagi dibenarkan kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, letih juga nak jawab tu sebab ramai orang tanya kan bila video tu tersebar. Tu belum lagi ada satu video tentang takbir muqayyad kan. Takbir mursal tak ada masalah, takbir muqayyad dipertikaikan kita takbir secara kuat-kuat beramai-ramai lepas solat. Dia kata mana ada kan, takbir lepas solat tu masing-masing kan, takbir kuat tu masing-masing, bukannya takbir kuat-kuat macam yang biasa kita buat. Itu pun masalah juga kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dah nama pun takbir muqayyad, mengiringi solat kan, mengiringi solat. Jadi lepas solat takbir, walaupun mungkin takbir itu agak lama dan selepas itu kita tidak berwirid, tak apa kan, maknanya kita meraihkan takbir yang disunatkan pada waktu yang tertentu. Waktu inilah waktu raya dan juga hari-hari tasyrik kan. Maka kita utamakan yang utama, sebab ianya ada masanya yang tertentu, bukan boleh selalu kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita meraihkan. Tak ada masalah sebenarnya kita nak takbir kuat ke nak takbir perlahan, yang penting takbir, yang penting takbir. Dan kita kena bijak jugalah sebenarnya. Kalau kita lihat yang dinamakan dengan takbir muqayyad itu adalah takbir yang mengiringi solat, dan bukan hanya solat fardu. Kita buat solat sunat pun boleh juga lepas tu takbir. Malah solat jenazah pun, selesai solat jenazah kita boleh takbir, sebab ianya dikatakan mengiringi solat. Tak kiralah solat apa, terutamanya solat fardu. Cuma mungkin masyarakat kita lah belum lagi memahami perkara tersebut. Contohlah, kalau lepas solat jenazah buat takbir, orang akan tengok imam semacam faham pula takbir, takbir raya pula tu kan. Padahal tetap disunatkan selagi masih dalam tempoh hari-hari tasyrik. Cuma orang akan anggap macam pelik sikit lah, sebab tak ada orang buat. Macam takbir bermula lepas subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah kan. Tuan-tuan kalau imbas balik 20 tahun dulu, ada orang buat? Tak ada orang buat kan. Saya teringat masa saya tugas dekat Pak Kelang, saya ingat Pak Kelang tu 2009 adalah seorang mamak kan. Biasa dia orang ni yang daripada sana dia mazhab Hanafi kan. Memang kalau di Timur Tengah yang berpegang pada mazhab Hanafi, subuh 9 Zulhijjah itu lepas solat mereka akan takbir. Dia saya bawa kitab lagi tunjuk kat saya. Saya kata betul kan, betul, memang kita dah disunatkan takbir bermula selesai solat subuh 9 Zulhijjah. Tapi wakil itu maksudnya keadaan persekitaran di tempat kita ketika itu, bukan semua orang yang memahami kan. Bukan semua orang yang memahami. Apatah lagi kadang-kadang orang kita bila nampak pelik je, cepat je kata bid'ah, sesat, itu ini dan sebagainya. Padahal ianya betul. Tapi alhamdulillah bila diberikan penjelasan, diberitahu dengan teknologi yang ada hari ini mudah untuk menyampaikan maklumat, akhirnya orang kita dah faham kan. Malah hari ini kalaulah lepas subuh 9 Zulhijjah tak takbir, itu dia anggap pelik kan. Sebab mana-mana surau, mana-mana masjid pun dah mula takbir lepas solat subuh 9 Zulhijjah kan. Teknologi yang ada hari ini membantu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi disunatkan untuk kita takbir. Terpulanglah sama ada nak takbir kuat ke, takbir perlahan ke, tapi kita mengambil kesempatan sementara disunatkan kan, sampai esok selepas solat asar kan. Lepas daripada tu tak ada dah kan. Teringat dulu tahun bila kat masjid kan, kebetulan raya puasa, jadi malam raya kedua, imam Bilal semua tak ada lah, balik kampung semua. Yang ada jemaah
kan. Jemaah adalah seorang tu orang Indonesia, nampak dia ngaji pun bagus juga kan. Jadi dah tak ada orang, tak ada imam, tak ada Bilal. Jemaah yang ada pun tengok, nampak dia pandai mengaji, tolak dia jadi imam. Sembahyang maghrib kan, tolak dia jadi imam. Elok lepas habis sembahyang dia pun takbir, malam raya puasa, raya Aidilfitri. Lepas sembahyang tu dia takbir. Dia ingat raya haji semangat nak takbir kan. Tadi imam kita mungkin lupalah, kita sangka baik kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kalau kita lihat kepada falsafah korban, walaupun ia dikaitkan peristiwa pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam, dan memang pun kita perlu menghayati peristiwa tersebut, kisah tersebut, kerana korban itu memang diambil daripada peristiwa tersebut, tapi simbolik makna di sebaliknya yang perlu kita hayati. Bukan sekadar kita menyembelih binatang korban habis tu selesai, tak, tapi hikmah atau falsafah di sebaliknya. Baru ada terbaca satu biasanya kita sebut status lah di FB kan. Dia teringat suatu ketika dahulu, dia dah lama lah, 20 tahun dulu, tapi kata-kata khatib itu dia sangat ingat kan. Di mana khatib menyatakan bahawa disuruh hayati tentang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan yang lebih penting lagi, bukanlah semata-mata kita lihat pengorbanan yang dilakukan oleh mereka itu sebagai contoh teladan untuk kita ikuti, tapi perlu kita hayati sampai ke tahap sebenarnya yang dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah kita kan. Maknanya kita pun dituntut untuk melakukan korban. Manakala gambaran ini sekadar gambaran, yang dikatakan Nabi Ismail alaihissalam itu adalah harta benda kita kan. Harta benda kita, mana kita perlu mengorbankan harta benda kita kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah semata-mata sembelihan tersebut. Dan sebab itu betul Allah Taala asalnya perintahkan kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya, tapi hikmah di sebaliknya adalah nak melihat sejauh mana kepatuhan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan, bila mana Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail pun bertanya, adakah itu datang daripada Allah? Ya. Maka laksanakanlah wahai ayah. Maknanya ia sanggup untuk disembelih oleh ayahnya sendiri kerana nak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu nak menguji kepatuhan seseorang terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita lihat, bukanlah semata-mata nak sembelih dan letih kata nak membunuh, tidak, tapi nak menguji sejauh mana ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang melibatkan harta benda kita. Kan, adakah kita sanggup untuk mengorbankan harta benda kita untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, atau kita masih lagi berasa sayang dengan harta benda kita? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat mungkin kita kata bahagian masing-masing rezeki kan. Ada orang yang tahun ni kan, kalau kita lihat jemaah yang menjadi tetamu Allah, jemaah haji, kalau yang muasasah pun berapa ribu semua, 20 kan, 20 ada kan. Maknanya dekat dalam akaun bank itu sekurang-kurangnya ada 20. Sebab ada kawan itu dia sedut dulu 20 tu, barulah dia masukkan yang subsidi tu kan. Tapi kalau yang package 40 lebih kan, 40 lebih. Yang baru ni yang Furoda 70 lebih kan. Furoda ada kat yang lepas kan. Cuma tak tahulah apa masalahnya kan. Maknanya nak menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala mengerjakan haji kan. Ini dari satu sudut yang lain lah, sanggup membelanjakan hartanya dengan nilai yang begitu besar untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi duyufur rahman, tetamu
Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dari sudut tu kita nampak orang kita tak ada masalah. Kan? Sanggup bayar 50,000, 60,000, 70,000 untuk mengerjakan haji. Tapi dari sudut yang lain, membelanjakan harta juga tujuannya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang masih lagi ada sayang. Kan? Untuk haji tadi alhamdulillah orang kita sanggup. Kan? Tapi untuk yang lain, contoh untuk korban, kadang-kadang orang kita masih lagi berkira-kira. Kan? Sebenarnya kalau nak ikut yang mampu lagi ramai. Kan? Tapi kita lihat setengah tempat bila dibuat korban dari segi bilangan lah, yang menyertai itu agak tak ramai. Kan? Kadang-kadang orang kita tak tahulah, fikirnya tu terlalu lama. Kan? Padahal peluang itu maknanya buka penyertaan itu dah lama. Kan? Kadang-kadang 2 bulan lagi nak raya haji pun dah buka dah. Setahun lagi lama lah. Setengah tempat kalau di 16 dulu dia main macam main kutu tu lah. Kan? Menabung sikit-sikit kan. Cukup setahun dapatlah terkumpul jumlah tadi kan. InsyaAllah saya sambung lepas azan. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, lepas itu kita kena merancang awal. Kalau kita nak buat korban, nak menyertai korban, biarlah kita rancang daripada awal. Kan? Mana bila buka saja penyertaan, segera daftar, masuk, bayar. Kan? Ini kalau di tempat saya, itu masa buka dan 2 minggu lebih, adalah sikit penyertaan. Bila orang tanya berapa tahun ni, nak jawab pun malu. Kan? Tapi beranikan jugalah. Pergi booking dekat pembekal nak 5 ekor. Itu pun bagi tahu dekat pembekal, tak tahulah ni 5 ekor dapat ke tak tahulah. Kalau tak dapat boleh kurangkan kan. Dia kata tak apa kan. Alhamdulillah dapat juga kan. Bila dapat cukup 5 ekor, kira-kira rupanya dah terlebih satu bahagian. Kan, terlebih satu bahagian orang dah bayar.
Pasal buka jadi 6 kan. Asalnya nak 6 ekor, bagi tahu dekat pembekal, tambah lagi seekor. Dah elok habis 6, ada lagi yang nak masuk. Kan? Tak apa lah, saya ambil saja nama, standby. Cukup 7 baru saya ambil. Kan? Alhamdulillah dah cukup. Kan? Lepas tu ada lagi yang nak. Ada lagi nak. Dah tutup dah sebenarnya, ada lagi nak. Lelas bila dah cukup sampai 10 ekor, saya kata tak boleh lagi lah. Kan? Elok saya tutup, tak lama ada orang telefon. Nak lagi 2 bahagian. Saya tanya duduk mana ni? Duduk Syekh 16. Ya Allah. Kalau orang lain tu mungkinlah dia dah tanya tempat-tempat lain tu dah cukup kan, dah penuh. Jadi tak ada, dia tanya masjid. Ini orang 16 sendiri kan. Maknanya seolah-olah nantilah. Fikir dulu. Saat-saat akhir barulah tergerak nak buat korban, tapi dah tutup, tak ada peluang kan. Sebab itu kena rancang awal. Biar kita rancang awal, menyimpan awal, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apapun mudah-mudahan yang berkorban kena jaga niat, mudah-mudahan korbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sampai kepada Allah bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwanya. Peliharalah, mudah-mudahan ianya menjadi syafaat. Orang kata menjadi kenderaan. Tapi bila kata kenderaan, nanti orang tanya balik, Ustaz, kalau kenderaan seekor lembu tu di kongsi 7, nanti kat sana naik kongsi 7 jugalah. Dah pening nak jawab pula kan. Kenderaan je lah kan. Bagi macam mana, wallahu a'lam kan. Jangan kita samakan macam kat sini seekor lembu kongsi 7. Jadi nanti kat sana dalam perjalanan menuju ke padang mahsyar, seekor lembu pun kongsi 7 juga, tak. Bagaimana di sana, wallahu a'lam. Tapi yang pastinya ia berbezalah. Tidak sama seperti mana di dunia ini, wallahu alam. Sekarang itu yang boleh dikongsikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah silap itu merupakan kelemahan itu sendiri. Kita akhiri dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bija'i khatamal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.